Okey, kita belah. Mana kita belah? Assalamualaikum cikgu. Assalamualaikum cikgu. Salam sejahtera. Baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amin. Right. Duduk. Terima kasih cikgu. Kenapa duduk belakang? Kenapa duduk belakang? Ha? Siapa? What happened? Oh, ramai tak main? Lily tak main? Lily pula. Lila. Katim tak main. Berapa orang total tak main? Ha? Semua? Empat tak main. Okey tak apa? Kalau semua? Baik. Mana yang lima? Ahad. 19. Alright, the subject? Sejarah Sejarah. kerajaan. Bab apa kita belajar? Keunikan? Keunikan. Satu topik yang keunikan. Itulah tak apalah. Okey. Alright, jadi hari ini kita nak sama bentang. Semuanya hari ini kumpulan yang dua. Alright, kumpulan dua. Okey, tak apa. Tapi kita tak masuk bentang ni. Saya nak recap dulu. Minggu lepas kita dah buat. Siapa yang tak main minggu lepas? Angkat tangan. Yang petang. Adalah beberapa orang yang tak main. Okey, jadi minggu lepas ada. Dia kan nak intern. Kan? Alright. Jadi minggu lepas kita belajar tentang sistem pemerintahan beraja. Ada berapa sistem pemerintahan beraja? 3. Dekat buku tak ada kan? Yang pertama apa dia? Pemilihan raja. Yang raja. Yang kedua? Raja. Bukan raja. Yang ketiga? Gelaran pemerintah. Gelaran pemerintah. Ini nak boleh tak cakap saya? Boleh tak? Tak boleh. Boleh. Sikit. Sikit je pemilihan raja. Macam mana? Alah, bagi tahu je pemilihan raja tu apa? Sikit je. Saya baca balik. Sikit. Ni kamu faham? Pemilihan raja, raja dipilih. Raja ni dia boleh dipilih daripada anggota tentera. Okey. Dengan kerabat dia raja. Okey, terima kasih Lina. Bagus. Ingat. Lepas tu kedudukan raja. Siapa boleh cakap saya? Kedudukan raja. Sikit je. Ini boleh. Kedudukan raja. Kedudukan raja. Sikit je. Tak apa. Tak payah baca semua macam Elina tadi je. Sikit je semua.
Ya, raja sebagai golongan yang patut wajib dihormati. Baik, terima kasih. Apa jadi gerata hormat raja? Yang dianggap mengingkari Tuhan. Alright. Nama apa? Dennis. Shali. Shalin. Shali, ya. Shali. Shali. Boleh tak ceritakan saya gelaran pemerintah? Apa itu gelaran pemerintah? Sikit je. Kita nak recap balik je. Raja sebagai raja dan Maharaja. Okey, terima kasih. Itu sikit. Jadi minggu ni kita akan masuk kepada kebijaksanaan pemerintah. Minggu lepas ada yang cover. Tapi minggu ni kita nak ulang balik sebab apa? Sebab yang cover tu dah yang bukan cover tu dah cover. Jadi minggu ni kita nak orang yang original lah. Yang bentang boleh. Bawa tak? Bawa. Okey. Jadi saya nak sentuh sikit kebijaksanaan pemerintah. Pemerintah ni siapa dia? Pemerintah. Orang yang memerintah. Orang yang memerintah apa? Sesuatu Satu kerajaan, sesuatu negara, rakyat. Dia memerintah rakyat, memerintah negara, dia memerintah kerajaan. Okey. Penting tak untuk memilih raja yang bijak? Untuk apa? Kenapa? Untuk keselamatan, untuk keamanan, keadilan. So dalam bab kali ni kita akan tengok macam mana raja yang bijak memilih dia punya kerajaan lah, memilih pendapatan ke, memilih dia untuk mengukuhkan ekonomi ke. Lepas tu apa yang dia buat untuk mengekalkan keadaan ataupun kerajaan dia. Okey. Boleh? Boleh? Right. Kenapa? What happened? Santai lah. Ni saya nak bagi tahu, saya memang record video. Cumanya kita buat relax lah macam biasa. Macam ajar itu lah. Itu kan ada penyelia saya kan. Cikgu Rajesh kan. Pun kita relax-relax lah. Saya yang nampak macam nervous sikit. Okey. Jadi saya nak panggil group dua. Duduk. Seorang ni siapa dia? Tu? Ayah bukan? Tak. Tak pun tak tahu ni. Siapa ada seletik? Seletik lah. Mimi. tulisan dia tak nampak. Wih, Masya Allah. Seletik kan? Seletik kan? Dia apa? Seletik. Okay. Wih. Macam ni. Dah dua, masa tu tiga. Dia dua. Sama-sama kita tengok depa seletik. Plan. Plan. Bisa ni cikgu. Bisa ni cikgu. Bisa ni cikgu. Siapa yang hilang tadi? Apa kata hilang? Hilang apa? Amira kata hilang ni siapa? Guru Ambah kan? Tertinggal. Tak lah, tapi rupanya saya dah jujur mengatakan tidak. Tak buat. Tak siap.
Tak siap. Tak siap kan? Dia orang kata nak guna mata batin je. Dia orang kata nak guna mata batin. Ni saya ni dengar. Group yang nak bentang lepas ni, tolonglah. Saya merayu sangat-sangat. Besarkanlah tulisan ni. Okey? Amira nampak tak Amira? Saya pun tak nampak. Saya pun tak nampak. Apa sikit tu? Shelly? Nampak? Kalian nampak tak? Lily? Biar yang bentang ke depan dia pun tak nampak. Lina? Kabur sikit. Kabur. Okey. Alright. Dah bersedia. Kalau kita sampai ke apa? 1:20. Ni 12:40. Bentang tengah jam. Boleh? Tak tengah jam. Tak ada lah setengah jam pun. Jadi kita nak tanya soalan. Apa dah ready soalan? Dah. Saya nak plan je. Okey, perkenalkan nama masing-masing. Okey, Silap. Buat sikit. Assalamualaikum. Kami dari kedua bertanya tentang kebijaksanaan pemerintah. Okey. Cerita. Terus. Yang pertama, memilih dan membangunkan pusat pemerintahan. Lokasi yang strategik sebagai pusat pemerintahan, ketempatan dan pelabuhan. Memperkembangkan kegiatan pertanian di kawasan subur seperti di lemah sungai. Contohnya, diangkut. Mengambil kira petunjuk arah untuk memudahkan pelajar sehingga seperti bukit atau teluk. Contohnya, tengah jalan. Di pesisiran pantai atau lembah sungai, memilih tempat yang menjadikan luas antara bangsa. Timur barat seperti pelabuhan. Yang sebut cikgu kau Okio. Okio di Punan. Aku baca hari. Aku baca kat Kat sini guys, kita boleh tengok kebijaksanaan pemerintah merupakan salah satu ciri yang unik yang membolehkan kerajaan alam Melayu bertahan dan berkembang dengan cepat lah macam tu kan. Dan sebab lokasi strategik, keuntungan yang kita boleh dapat dari kerajaan alam Melayu ni, banyaklah kerajaan luar ataupun negara boleh ambil negara luar nak cuba menguasai kerajaan alam Melayu sebab ialah lokasi strategik. Kerana keuntungan kita ada besi, kita ada emas. Lima pun ada, 500 pun some of the sources kita punya juga. So macam ni lah. So kebijaksanaan pemerintah ni adalah salah satu ciri yang penting untuk pemerintah. Pendek je lah cikgu. Dah, betul? Saya puji macam ni cara bentang. Cerita kat saya balik apa bagi saya faham. Okey, terus. Yang kedua, menjalin hubungan diplomatik. Bagi menjamin hubungan kerajaan Sri Bidayah mengirimkan utusan persahabatan ke China dan menjalinkan persahabatan pada abad ke-14. Maharaja Chola dari India menghantar ke Sri Bidayah dan bantu menyelesaikan pemberontakan pada abad ke-11. Perkahwinan pemerintahan Majapahit Raden Hidayah kepada puteri kerajaan Singhasari pada abad ke-19. Saya dengar adalah. Mana dia? Tanda. Dengar. Tak dengar. Ulang balik. Apa baik. Kuat sikit. Yang kedua, menjalin hubungan diplomatik. Bagi menjamin kememuaran kerajaan Sri Bajaya mengirimkan utusan persahabatan ke China dan menjalinkan persahabatan ke abad ke-14. Baca. Yes, Alisha. Alisha. Ni Ingat tak ini cakap?
Dengar? Boleh. Boleh. Boleh lah. Boleh. Sama-sama. Firstly, Maharaja Chola dari India mengantar ke Sriwijaya dan Mandu menjaga Sekejap, macam ni je. Okey, pusing. Sambil tengok. Sambil-sambil kamu pusing tengok kawan kamu. Maharaja Chola dari India mengantar ke Sriwijaya dan bagi menyelesaikan pemberontakan pada abad ke-11. Perkawinan pemerintahan Majapahit, Raden Wijaya dan Puteri Kerajaan Singhasari pada abad ke-13. Ya. Dan saya lama. Start. Okey, apa yang maksud? Jadi, Ini. yang betul Syed. Okey. Apa yang Dennis cerita menjalankan hubungan diplomatik. Strategi maksudnya kebijaksanaan pemerintah. Daripada cara mana dia menjalankan hubungan. Yang pertama, hubungan persahabatan. Dia buat contoh Dahlia dengan Lily. Dahlia ni dia pegang negara Singapura, contoh. Lily dia pegang negara Thailand. Jadi lepas tu Elina dia pegang negara Malaysia. Perdana Menteri lah. Right. Arsyad Filipin. Arsyad serang Lily dengan contohlah dia serang Lily. Serang Lily. Masalah dia Lily ni baik dengan Dahlia dan Edina. Takkanlah Edina dengan Dahlia ni buat tak tahu. Sebab apa? Sebab mereka ni berkawan. Mereka sahabat, mereka kancing. So Dahlia hantar dekat Lily bantuan. Yang angku, dia bantuan apa? Ketenteraan. Edina hantar bantuan senjata. Bila dia hantar, Lily dah teruk kena. Sekarang dia boleh balas tak? Boleh. So Lily balas balik. Bila balas, 3 negara gabung lawan dia seorang. Boleh menang tak? Boleh. Sebab dah dapat bantuan. Right, itu yang pertama. Dengan cara persahabatan, hubungan diplomatik boleh dikekalkan. Alright, yang kedua, perkahwinan. Yang ketiga lah kan. Yang ketiga perkahwinan. Edina ada anak. Contoh, one day insyaAllah Edina ada anak. Contoh, okay, sekarang ni kita bukan Perdana Menteri, kita golongan ni raja. Dahlia kerabat raja yang pertama. Lily kerabat raja yang kedua. Dina kerabat diraja. Arsyad pula. Arsyad golongan diraja. So Lily ada anak, Dahlia ada anak. Okey. Mereka nak menyatukan. Ni dengan Dina. Dina pun nak menyatukan. So dia buat macam mana? Kahwinan. Kahwinkanlah anak dia. Dahlia kahwinkan anak dengan anak Dina. So dia buat kahwin, jadilah besan. Bila jadi besan, baik tak? Baik sebab apa? Nanti Dina pergi tempat Dahlia, jumpa besan, bergosip pasal negara, pasal Malaysia macam mana, Singapura macam mana. Lepas tu Dina mula-mula tak berkawan dengan Lily. Sekarang dah berkawan sebab apa? Sebab Lily baik dengan Dahlia. Ni Filipin. Filipin baik dengan Malaysia. So mereka berkawan. So jadi dah hubungan diplomatik. Jadi apa-apa 1, 2, 3, 4 negara boleh gabung. Alright. So tiba-tiba Vietnam nak main serang. Berani tak? Sebab apa? Sebab ni sebab dah kuat, sebab dah ada geng. Ada payung. So sebab itulah pentingnya hubungan diplomatik. Okey, teruskan. Ada dia. Sebenarnya saya cakap nanti contoh yang sepatutnya saya nak buat banyak. Itu nak kata contoh lagi. Hubungan diplomatik ni kalau kita
sebenarnya pentinglah untuk memelihara kedaulatan negara, untuk mendapatkan perlindungan, tolongan macam ni lah yang bantuan senjata dan tentera. Dan disebabkan faedah yang kita dapat ataupun kerajaan dalam Melayu itu dapat, hubungan macam ni diteruskan ataupun diwarisi sampai Lani di Cina. Ada sampai Lani lah. Kalau ni kat sini ya. Hubungan diplomatik untuk mendapat pertolongan ataupun perlindungan. Kalau Lani kita panggil kabel. Kita nak macam mana-mana. Kabel. Konsul kabel. Jadi apa yang kawan-kawan saya dan saya dah explain membuktikan bahawa sistem pemerintahan beraja ni berjaya dan diwarisi sampai inilah. Dan ialah kebijaksanaan ni ciri yang penting untuk seorang pemerintah ada, supaya dia tak terlampau sakit dia nak pergi, aku nak pergi sini, tak boleh ni, tak boleh. So kena adalah dia kena pandai manage satu benda, tempat atau macam mana dia nak buat benda tu. Ya, dia kena ada kabel. Easy to say ada kena kabel lah. So itu kalau kita cerita Asia Tenggara aja. Bayangkan kalau kata Irina ada baik dengan Donald Trump. Dina baik dengan Donald Trump. Lily baik dengan Xi Jinping. Dahlia baik dengan Putin. Wani lah dia mana sangat. Arsyad baik dengan Kim Jong Un. Wani lah. Wani lah yang sangat. Tak wani. Sebab apa? Sebab mereka ada backup tentera level lain tak? Kita boleh membekalkan tentera, mereka boleh membekalkan senjata. Faham? Okey. Habis dah? Habis dah. Kesimpulan tu dah? Kesimpulannya sistem beraja. Oh ya, okey. Alright. Okey, berikan muruh pada kumpulan dua. Okey, sabar. Alright, ini soalan. Mira pula tak ada Google Docs. Pinjam dulu, pakai dulu Google Docs. Jawab. Okey, okey. Macam yang dah di plan. Dah plan. Kat sini. Okey. Kenapa pesisiran pantai atau lepas sungai dijadikan sebagai lokasi yang strategik? Nak jawab tak jawab? Bagilah awal limbat jawab. Dah nama bentang. Jawab Soalan apa itu? Alisha pula. Bincang lah. Boleh bincang. Adel, bantu. Okey, terima kasih Edina atas soalan. Boleh duduk. Dia soalan apa itu yang kita soalan lagi sekali soalan. Boleh? Kenapa pesisiran pantai atau luas sungai dijadikan sebagai lokasi yang strategik? Okey, itu soalan daripada Irina. Siapa lagi yang nak bagi soalan? Kamu mana? Hebat. Kamu nak okey, sekarang saya nak tanya. Kamu nak kumpul semua soalan atau kamu nak jawab buat Irina satu-satu? Kamu boleh jawab soalan? Ada catat? Satu-satu boleh kena? Boleh explain tu. Boleh dah. Kami nak pas-pas. Kamu boleh tak nak, kamu nak lah.
Kamu kalau salah kan kamu rehat. Rehat. Oh. Merah lah. Merah. Merah. Pasal tu apa tak hantar bilik kesihatan? Kawan dah penat, dah sakit. Ha? Jompi, dandan jompi. Bilik kesihatan kat mana? Tak ada. Kesihatan tak ada minum. Tak boleh guna. Itu je nak. Dia okey tak? Tak okey. Nampak? Aku stress lagi dengan boleh. Okey. Boleh jawab? Alright, Asyad. Apa Iban kau? Sabarlah. Sebab pesisir pantai ni dia ada tempat pelabuhan. Dia boleh jadi laluan utama lah bagi pergi negara-negara lain. Kalau macam lembah sungai, ini ada menjadi tempat pertempatan sebab ada sumber air. Okey. Okey, jawab. Okey. Terima kasih, Tanya. Aisyah. Dia pula. Sabar. Okey. Pesisir pantai Tanjung tu semua tempat orang tempat persinggahan. Tempat persinggahan untuk apa? Untuk menjalankan untuk pedagang-pedagang mai. Masa situlah dia akan buat beberapa benda. Apa benda yang dia akan buat? Sama. Benda apa dia akan buat? First dia akan berdagang. Dia akan jual. Amira jual dekat Sali jual dekat Danish. Asyad jual dekat Widat jual dekat Khairi. Iman. So masa tu sistem ekonomi sedang berjalan. Perdagangan sedang diperjualbelikan. Okey, jadi boleh tak dapat duit? Boleh dapat keuntungan tak? Boleh. Lepas tu yang kedua, penyebaran agama. Syali bawa dia punya agama. Ya agama Hindu. Dia bawa agama Hindu. Iman bawa agama Islam. Dekat situ boleh spreadkan dia punya agama masing-masing. Contoh apa yang bawa? Cikgu yang jumpa apa dekat pesisir pantai, dia bawa agama Buddha. So semua dekat situ agama boleh berkembang. Lepas tu yang ketiga, dua tu je lah yang obvious orang yang apa. Lepas tu next. Okay, next soalan. Siapa dulu? Asyad dulu lah. Macam mana kalau pemerintah tu tak bijak mengurus negara? Macam mana dalam pemerintah? Akan jadi huru hara lah. Senang kita cakap huru hara. Macam mana dia nak macam mana dia nak manage benda-benda ni? Contoh kita ambil contoh dia nak jual beli, kan dulu kan jual beli guna kapal, bukan guna kapal, pelabuhan kan. Contoh lah dia pilih tempat yang angin dekat tempat laut tu kuat. Lepas tu tempat Kenapa dia ambil kat tempat angin? kan cikgu angin bawa angin. Kan bila angin kuat kan laut kan jadi bergelora. Kan susahlah kapal tu nak gitu. Contoh kan kalau dia pilih laluan yang macam okey. cikgu. Okey, faham. Lepas tu kalau contoh dia pilih sisi pantai yang banyak batu, mana boleh macam mana orang luar nak parking lah, dia datang dia parking kat situ. Saat ni bila undur Undur kenapa? Bila undur kan kalau batu tu kuat, kapal kan kayu, lagi bertemu jadi shush. Jadi sus. Yalah kalau tak bijak jadi macam ni dia nak kau undur. Orang penerus luar tak boleh masuk. Susahlah dia masuk. So kalau kata pemerintah ni tak bijak,
dia akan bagi kesan dia tu kepada seluruh. Semua kena. Duit saja boleh nama. Duit saja otak tak jalan. Ada otak tak ada duit tak jalan. So kena ada dua-dua. Faham? Alright. Okay. Last soalan. Gue sedapnya minum 12. Yogurt. Okay. Kenapa pemilihan lokasi di muara sungai atau lembah sungai ni masih menjadi ciri utama dalam pembinaan bandar sehingga kini? Apa ni? Saya tak tengok. Maksud dia, kenapa pemilihan lokasi di muara sungai atau lembah sungai masih menjadi ciri utama dalam pembinaan bandar hari ini? Faham tak? Ya, aku faham. Dia tanya aku. Apalah aku tahu je. Bila sungai, lembah sungai ataupun muara sungai menjadi tempat pilihan untuk membina pembandaran ataupun pertempatan itu lah. Kan? Soalan lain. Sebab sungai itu boleh menjadi sumber air. Yelah kalau dia sources untuk ada paip dia ditolak, pump tu dia tolak air pergi masuk ke rumah. So tu dah jadi salah satu sources air. Kalau orang dulu dia kalau dia basuh kain kat situ, dia mandi kat situ. Kalau kat sini kita just ambil air itu masuk dalam paip dan guna dalam bilik mandi je. Bilik mandi boleh, basuh pinggan boleh, basuh baju boleh. Macam tu lah. Sebab dulu tak ada sistem yang proper. Kita tak ada. Dulu tak ada sistem perairan negeri kita. Dulu tak ada SADA. Dulu tak ada PNB. Tahu PNB? PNB mana? Tenaga. Bukan T. Untuk air kan. Saya pun tak tahu. PNB tu tak sebenarnya Perak tu. Perak. Perbadanan. Sorry, bukan PNB. PAB. Perbadanan Air. Perbadanan Air lah. Saya tak ingat lah apa dia. Alright. Ikan baru. Okay. Menjawab tak? Jawab tak apa yang dia cerita tadi? Jawab. Okay. Tanya. Alright, ada soalan lain? Tadi lagi besok lah. Syok. Aku buat terpegun tengok. Okay. Nak bagi soalan lagi? Cikgu bagi soalan. Saya bagi soalan. Saya bagi soalan. Cikgu nak bagi dia jawab tu. Dia jawab. Ni ada yang tak jawab. Kita bagi yang dulu. Ada lain. Ya, saya ada dulu. Dennis ada juga. Alisha ada juga sikit-sikit. Ada dia langsung tak ada? Iman mana tu? Iman. Iman Balkis. Nur Iman. Ni Nur Iman Balkis. Iman Balkis boleh tak bagi satu soalan dekat Adelia? Kamu nak bagi tak lain? Lily. Apa ni? Okey. Alright. Bagus. Soalan yang sangat sebagai boleh tak saya tambah sikit. Letakkan diri Adelia ni sebagai pemerintah. Kalau kamu pemerintah, kamu negara mana? Thailand. Yang bergaduh Malaysia Indonesia. Okey, kamu presiden Thailand. Sawadika. Betul ya, saya nak tanya soalan tu tapi saya takut terlalu tinggi. Saya takut arah dia terlalu tinggi, so kamu tanya, so boleh lah insyaAllah. Yang lain-lain pun boleh bincang. Saya tak kisah.
Tapi kalau Ni. nak serang Mana kawan? tak boleh. Mesti ada. Bincang aja. Pak. Ayat Kita ada nak. Dia minat tu. Bincang. Saya nak pulang. Itu. Iman. Okay, so outlaw. So, aku sebagai pemerintah Thailand. akan ajak Thailand, akan ajak Indonesia dengan Malaysia ni berbincang. Pemerintah berbincang lah supaya berdamai balik sebab perang ni dia satu benda yang tak baik lah. Bahawa Jangan lagi. Jangan gelak. Tahu. dia macam bahawa benda yang tak berfaedah. Okey. So, kita kena baik pula lah berdamai. Itu je. Okey. Alright. Okey, Juli. Kalau untuk soalan kamu ni, benda ni baru je jadi. Siapa ingat? Saya. Orang siapa dengan siapa? Saya. Bukan. Okey, ni Asia Tenggara. Kemboja dan Thailand, betul. Okey, Kemboja dan Thailand. Saya nak tanya Perdana Menteri kita buat apa? Bagi Buat perjanjian. perjanjian Apa dia? dengan Donald Trump. Dia buat apa? Perjanjian. Perjanjian. Okey. Dalam perjanjian tu apa yang dia cakap? Yang negara ni Mau menjadi. perang. Dia jantah senjata. Perjanjian. Lagi Damai. Itu stop mata-mata. damaian. Dia punca dia bukan ada apa pun. Kalau kamu tengok balik kan. Aku lah. Depa salah faham je. Kawan ni masuk untuk ibadat. Depa ingat masuk untuk menyelinap. Lepas tu kena tembak. Lepas tu kawan ni ingat depa ni nak ajak perang. Depa bergaduh. Dah jadi goleng. Benda Dia kecil. Dia benda besar. kecil. Faham tak? Betul. Benda yang kecil. So, kalau kamu sebagai pemerintah ajak bincang. Mereka tak mahu macam mana? Tak mau kita kena paksa juga. Tembak. Kita pi. Kita akan pi tempat dia. Okey. Ni tembak. Elok-elok jadi perang berdua, jadi perang bertiga. Okey. Lagi, kalau kamu lah. Okey, saya buka soalan ni pada semua. Kalau kamu lah jadi pemerintah, apa yang kamu nak buat? Iman. Okey. Persahabatan. Allah daripada bergaduh kena persahabatan tadi. Jangan lama dah tu. Ni bidat tak tahu. Kalau perang tak faedah, bagi baik presiden ke gusti saja. Orang pemerintah lawan pemerintah. Ni Sally, boleh mendetek kalau you keparahan ni. jadi Perdana Menteri. Di Thailand. Saya menguji minda. Thailand. Saya menguji mati. Dia tengok negara lain, negara jiran you bergaduh. Ingat bila jawapan Abdul Syali. Syari. Aku cari. Kalau you apa you nak buat? Bagi nasihat. Saya tak boleh buat tanya. Jangan negara lemah. Some of the people is ego. Negara lemah. Negara lemah. Bila? Apa you? Tengok dia. Saya tengok. Kalau kamu negara ni, sabar. Yang depan tu sabar. Kalau kamu negara Thailand, kamu tengok Malaysia dan Indonesia bergaduh, kamu nak buat apa? Cina. Okey. Dah ada. Dah ada pun masuk orang. Pak Ina tak tahu. Ini tu. Bidat. Bidat satu. Tak tahu. Iman?
Saya dah pusing habis lah. Baik kamu balik. Kalau kamu buat boy. Dia sebabkan Nak Malaysia nak perang ni pun nak. bagi mereka tu orang Amerika pun Amerika pun menolong pihak yang salah ya. So macam ni kita nanya. Kalau Padahal jadi percaya lah. Percaya nak nasihat. Nanti masih jangan nanti jadi 3. Okey. Jadi kalau saya sebagai pemerintah, kalau nak jadi macam tu first, kita biar dulu. Dia first kena biar dulu. Biar dulu. Tak tahu sebab apa? Bagi orang mati dulu. Bukan. Bagi dia tenang dulu. Depa tengah bila melodok tau. Depa nak bergaduh ni melodok. Jadi kita nak kira jadi batu api. Kita jangan jadi macam ni. Kita relax dulu. Lepas tu kita masuk terus. Kita pergi negara ni dulu, kita pergi negara tu pula. Kita bincang apa yang akan jadi. Apa yang apa nak? Apa yang diperlukan? Adakah benda ni main manfaat pada apa? Adakah manfaat pada mereka? Tanya benda tu. Lepas tu buat apa? Buat perjanjian. Hang tak boleh masuk kawasan ni ataupun hang tak boleh masuk kawasan ni. Kalau siapa-siapa masuk dilanggar perjanjian, kita sendiri yang akan masuk untuk bantu. Macam tu lah cikgu. Buatlah perjanjian. Lepas tu dah termeterai perjanjian, kita balik negara kita, tenangkan diri. Sebab kita dah pun tinggal bebai lah. Apa senang? Apa ingat senang nak berunding? Berunding lah benda yang paling susah. Sebab dia akan minta benda lebih kat kita. Faham? Dia macam contoh, Kalisa negara yang berperang dan saya negara yang berperang. Saya akan minta Kalisa, hang jangan masuk kawasan aku, hang kena bayar cukai, hang kena tu, hang kena ni, hang kena sediakan emas, hang kena sediakan belian, minyak aku nak. Kalisa boleh minta 3 benda je. Sebab tu dah saya kata, benda perundingan ni, berunding benda yang paling susah. Dia adalah satu benda untuk berat sebelah. So macam mana yang pemerintah nak kontrol benda tu? Sabar ke? Dia nak akur ke? Ataupun dia nak gaduh juga ke? Tak tahu. Okey. Tanya, bagus lah soalan ni. Aduh. Saya mengharapkan untuk bulan-bulan lepas ni tanya lagi soalan yang critical thinking. Apa yang kamu nak buat? Kamu tak ada ChatGPT. Balik kamu try tulis. Kalau ni. Tugasan pertama saya nak bagi ni. Balik kamu tulis kat ChatGPT kamu. Jikalau saya seorang pemerintah negara Thailand dan Malaysia dan Indonesia bergaduh, apa yang patut saya buat? Semua kali buat. Saya nak pendapat. InsyaAllah. Boleh. ChatGPT je. Cikgu tak ada tu. Kamu olah. Cikgu. Ya. Cikgu tak ada. Ikut lah Gemini boleh. Ikut lah. Sebab apa? Sebab sekarang ni kamu dah perlu otak. Sampai Iman kata sat. Saya tak boleh break soalan dia. So ni saya suruh balik rumah tengok kat ChatGPT. Faham tak soalan? Malaysia tak Malaysia. Okey dah jadi. Jangan kisahlah negara apa pun. Kalau saya pemerintah suatu negara, Itu kita Malaysia, contoh. Thailand dan Cambodia. boleh dengan dia jika saya seorang pemerintah. Tentang Thailand. Pemerintah. Dan negara jiran saya dan dua buah negara jiran Berperang. saya sedang berperang. Pokok dia ini tidak. Apa perlu saya lakukan? Boleh
boleh macam ni dekat Gemini, dekat ChatGPT, DeepSeek. Pakai DeepSeek? DeepSeek? Tahu, tahu, DeepSeek. Tak lah. Jangan tak. Okey. Right, bukan buruh pada kumpulan kau. Sekian. Sekian wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Okey, kamu. Kesimpulannya yang kita boleh ambil, pilihlah pemimpin yang Hijau. Dia baik tak bijak pun susah juga. Bukan macam Perdana lah ni. Tiba-tiba dapat karya. Tak perlu. Boleh? Kalau kamu pergi election dan kamu menang? Ya. Ya. Cikgu. Sabar. Ini sistem apa? Malaysia sistem apa? Ha? Pemerintah. Malaysia. Malaysia? Aha. Sistem apa? Sistem apa? Sistem apa? Demokrasi. Demokrasi ha. Tahu demokrasi? Tak. Sebab kita yang pegang negara kita ialah Perdana Menteri. Kita belajar tentang Lupa. Ha. Perdana Menteri yang pegang negara kita, tapi yang berkuasa agung. Faham? Kerana negara dia macam, kalau macam England, Queen, King, dia tak? Queen. Raja Permaisuri. Kalau negara kita, Perdana Menteri, US, Presiden. Macam tu. Right. Pemerintah tu apa nak jadi Perdana Menteri? Pemerintah. Yalah, pemerintah. Macam mana apa nak jadi Perdana Menteri? Siapa nak jadi Perdana Menteri? Cuba kita tengok. Saya. Allah. Ha? Saya nak lantik cikgu. Ha? Saya nak lantik cikgu sebagai bodyguard saya. Oh. Nanti saya jadi Menteri Pendidikan. Okey, kalau nak jadi Perdana Menteri, satu, kamu kena aktif. Daripada start sekolah menengah, kamu kena aktif. Politik je. Universiti, kamu kena masuk fight tanding untuk apa? Pilihan raya universiti. So macam mana kamu nak start tanding? Kamu kena masuk MPN ke ni? Pengawas kan? Siapa pengawas? Kamu nanti masuk universiti MPM. Saya aktif bila saya masuk universiti, MPM otak dia leveling tau. Saya dulu sekolah pedalaman. Jadi otak budak pedalaman nak sediakan kursi meja cukup, macam tu je. Mai-mai tahun universiti dia bagi tahu apa tau? Kami nak pensyarah tak lewat masuk kelas. Dia another level. Kami nak pensyarah menggunakan teknologi AI. Kami nak pensyarah apa. Kami boleh menggunakan ChatGPT sebagai bahan dan pensyarah perlu menyediakan soalan yang bertentangan dengan ChatGPT bla 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 bla. Ampun. Apa nak buat macam mana? So apa kena start daripada sekarang, apa kena bina otak yang 2-3 langkah di hadapan. Kalau boleh 10-20 langkah. Faham? 10-20 langkah. Fikir tu jauh. Fikir jauh dan fikir risiko. Banyak macam benda tu. Dia cuba cek dalam Menteri Korea Utara. Kalau negara kan? Prime Minister tu Perdana Menteri lah. Kita Malaysia sebab kita ada stereotip perempuan Tak boleh. tak boleh jadi pemimpin. Tapi kalau tanya saya, tidak. Kalau kamu layak, alright. Jadi saya nak kamu berpulak buku latihan. Dah lama kan saya tak bagi tugas. Tugasan. Dah. Apa dia? Nak juga bagi lepas. Latihan. Oh sedap Melayu saya tak buat. Petang ni pemilih. Ya. Nanti cikgu tak bawa apa saya nanti. Ihan tak tahu cikgu Adli ni dia
Semangat terpaksa. Dua tanya je lah, boleh lah. Oh, sebab kami takut menonton. Melibatkan politik. Oh, iyalah memanglah dia melibatkan politik tapi dia berkait dengan kita punya pelajaran. Perdana Menteri kita Anwar Ibrahim pernah masuk penjara. Betul ke? Okey, Ustaz. Boleh? Okey, kamu pernah dengar pengampunan diraja? Okey, saya cerita pengalaman saya. Dulu saya pernah praktikal di penjara dengan tadi. Okey, masa saya degree. Dekat praktikal. Masa saya dekat penjara dengan tadi, ada seorang ni, dia bantuan. Dia ada dua tau. Perut ni dia akan keluar. Dia akan di macam mana dilatih untuk bergaul dengan masyarakat 1 ke 2 tahun terakhir. Lagi satu pengampunan diraja. Pengampunan diraja ni, kamu nak dapat pengampunan diraja, kamu kena tulis surat dekat agung. Dan tengok, agung akan tengok kelakuan kamu, dia akan tengok. Lepas ni masa apa? PI pergi silap. Kat sini kan dia. Right. Betul sebenarnya. Okey. Alhamdulillah. Okey. Yang pertama, saya sambung lagi. So dia kena tulis surat kepada Sultan ataupun Agung. Kalau contoh dia dah tulis, Sultan reject, Agung reject, dia ditolak dia punya rayuan. Dia kena tunggu Agung seterusnya, dia kena tulis balik. Itu yang pertama. So apa yang berlaku dekat Perdana Menteri kita, dia tulis surat tu dan dia dapat pengampunan diraja. Sabar. Lepas tu yang soalan kedua daripada kawan-kawan kita juga, macam mana orang yang ada kes rasuah, macam-macam lah yang ada kes rasuah boleh jadi menteri. Sebenarnya tahu kan? Orang yang ada kes rasuah, dia pegang test orang yang pegang kewangan duit rakyat, tapi dia ada kes rasuah. Tapi masih Okey. Apa nanti kita akan sama. Contoh. Okey, kamu mana? Okey. Cerita gitu. Semua apa? Okey, semua. Kita sama. Kat mana tadi soalan? Saya tak tahu apa pasal. Rasuah, okey. Adakah dia dah dibuktikan bersalah oleh mahkamah? Adakah dibuktikan bersalah oleh mahkamah? Minta maaf cakap Tapi memang politik Malaysia memang saya dah, kalau contoh kamu cakap apa yang dia fight dekat mahkamah dan dia dah macam mana, dia bukan terlepas tau, dia masih dalam pembicaraan, ya dia still layak untuk pegang jawatan dalam barisan menteri. Tapi kalau kata dia dah disabitkan kesalahan dan dia masih lagi pegang jawatan, something wrong lah. Tapi kamu tak boleh salahkan. Macam mana nak kata? Faham. Okey. Lepas tu soalan siapa lagi satu? Apa dia tadi? Kenapa kan mereka bergaduh dengan USS? Kenapa bila bergaduh berkaitkan Okey. minyak? Sebab minyak tu saya rasa tak ganggu sebab kita ni, negara kita ni bukan
Okey. Okey. Oh, ya. Impact ke satu ni sebab minyak kita mungkin bertahan sampai Mei saja. Kan ada di luar tu. Kamu hidup tak zaman Covid? Yo. Okey, apa lagi? Kamu hidup zaman Covid? Yo. Kamu hadap tak masa roti gadi ni habis? Roti gadi ni habis. Roti gini oh. Ya, roti gadi. Lupa. Roti gadi ni habis. Telur habis. Kamu kena tengok. Itulah permainan apa panggil kan? Tycoon. Faham tak tycoon? Tycoon ni orang yang pegang, dia memonopoli barang keperluan, faham? Dia yang akan pegang, dia akan supply. Bila dia stok kan, ni dah masuk ekonomi. Boleh tak? Yang ni kita masuk nanti. Ni kita sembang luar kelas boleh? Jangan silap hormon. Ya, saya tu benda tu saya tahu. Kalau ikut salah hormon tu, bila dia tutup, ni selat. Malaysia tu sini. Ni Iran. Lepas. Ni Amerika. Dia tutup sini. Apa dia tutup sini? Dia tutup sikit je. Tapi kenapa dia boleh jejaskan satu dunia? Tak boleh nak lalu. Sebab apa dia tak boleh nak lalu? Sebab dia dah kena dengan ni. Berapa lama dia kena sekat? Kamu baca tak sejarah apa yang jadi antara Amerika dengan Iran? Apa dia? Dia perjanjian. Macam ni, cerita dia. Amerika kenakan sekatan ekonomi dekat Iran. Kamu tahu? Tak tahu? Weh, saya boleh bagi banyak bagi tolong ni. Allah. Jangan Macam lebih mana? daripada Cuba cerita dia. Kita kat Cuba je. Tengok kat Cuba. Kat Cuba? Apa yang jadi kat Cuba? Kat Cuba kan Amerika Syarikat tahan habis segala pertukaran mereka baca X-ray. Ya. Pada itu. Itulah orang panggil sekatan ekonomi. Bila sekatan ekonomi jadi tak ada Iran susah. Okey. Amerika baru menang dengan Venezuela. Venezuela ni negara pengguna minyak. Alright. So sekarang ni dia nak bantai Iran sebab dia nak ambil minyak. Alright. Malangnya Iran fight balik. Fight balik. Lepas Iran fight balik, Amerika ni tak boleh beri. Dia sekat minyak dekat Iran, dekat Amerika. Dia sekat. Dekat negara lain. Dia sekat. Sebab apa? Sebab nanti dapat. sebabnya. Sebabnya apa kena cari lah. Saya tak mana kata. Sebab apa ni? Saya nak kata sebab kita ni baik dengan Amerika sangat pun tak juga. Saya nak kata Malaysia baik dengan Amerika, saya rasa Malaysia lebih baik dengan China. Padahal China tu baik dengan Iran. Rusia tu baik dengan Iran. Faham? Jadi saya tak berani nak kata. Sebab apa? Permainan geopolitik dunia ni lain. Kalau Malaysia punya permainan politik, pasal rasuah, pasal duit, pasal salah guna kuasa. Ini pasal nyamuk. Dia pegang satu dunia walau. Minyak ni dia pegang satu dunia. Apa-apa jadi dengan minyak, hampir satu dunia. Sebab tu kalau apa pasal bila minyak harga naik, dia sekat tak? Dia sekat ni tak boleh jalan. Bila tak boleh jalan, dia ambil masa nak ikut flow balik, dia ambil masa. Bila dia ambil masa, so stok minyak ni jadi kurang. So bila stok minyak kurang, okey, apa kena ingat demand and supply.
Orang tu saya kata benda ni dah masuk ekonomi. Ni demand. Ni supply. Kalau demand, okey, contoh ni 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey. Alright, dia macam ni. Dia ekonomi. Supply kurang. Demand naik. Apa jadi? Ni demand. Ni demand. Ini supply. Supply ni apa? Supply ni barang. Contohlah, barang ada banyak. Demand sikit. Tuan. Harga ni harga. Ni harga. Harga dia rendah. Apa jadi kalau demand tinggi, supply kuat? Harga dia jadi? Harga jadi tinggi. Sebab apa? Sebab barang sikit. Tapi permintaan banyak. Sama macam minyak. Minyak memang sikit. Demand memang tinggi. Minyak sikit. Atau harga dia naik kali ganda. Ni apa akan belajar mikro? Apa belajar? Sini ada ekonomi. Ada. Ada. Kelas mana? Nah, Ekam. Ikan ada ekonomi. Ada. Depa akan belajar. Saya belajar masa tingkatan 6 sebenarnya. Apa macam-macam. Macam-macam ekonomi ni. Ekonomi ni lagi sakit kepala. Bagus daripada ekonomi saya lagi pilih salah. Ekonomi dia ada tax, dia ada cukai dia. Lepas tu dia ada supply demand. Dia banyak. Ni dah bukan presentation saya dah ni. Okey, sebab ni saya tak sempat nak bagi kamu soalan. Saya akan hantar dekat Arsyad. Saya hantar ke Arsyad nanti. Esok ada kelas dengan saya. Ada. Hari Khamis kan? Hari Khamis saya nak boleh. Alright. Jadi apa pengajaran yang kita boleh ambil hari ni? Ini bukan bidang saya. Ini semua bukan bidang saya. Bidang saya hanya sejarah. Jadi saya nak apa yang saya kata tadi, kesimpulan daripada apa yang kita belajar hari ni. Kalau kamu nak jadi pemimpin, jadilah pemimpin yang bijak. Janganlah sembrono. Fikir 2-3 langkah ke depan. Okey. Arsyad, bagi saya kesimpulan yang kamu faham apa yang kita belajar hari ni sikit je. Sikit je saya minta. Kesimpulan yang dapat hari ini, Tak apa. Boleh. Jadi nak. Sebenarnya kita mestilah menjadi pemerintah yang pandai buat keputusan yang adil dan bijak. Sebab satu langkah yang silap pun boleh menyebabkan peperangan dunia. Ya, betul. Okey, tahniah. Terima kasih semua. Okay. Alright, jadi kita akan tangguhkan kelas kita ke hari Khamis saya nak kutip latihan. Okey? Okey, alright. kau pukul Buku. Tak apa, nanti saya hantar kamu, kamu hantar dulu Alright, untuk kelas. Bangun!